Salam sejahtera, nama saya Labanya Anak Perempuan K7, matriks nombor JG9928/17. Nama ahli kumpulan saya adalah Semberati, Nurul Kishali, Jaiswari, Yuniswari dan Nagatarshini. Nama syarikat yang kami pilih adalah Sarawak Oil Palms Berhad. Penalan syarikat yang dipilih Sarawak Oil Palms Berhad. Pada tahun 1968, SOPB bermula sebagai joint venture antara Commonwealth Development Corporation CDC dan Kerajaan Negeri Sarawak. SOPB terlibat dalam kegiatan penanaman kelapa sawit dan penghilangan kelapa sawit. Pada awalnya, Sarawak Oil Palms Berhad telah menanam kelapa sawit secara komersial di negeri Sarawak dengan keluasan tanah 4,600 hektar. Pada tahun 1990, SOPSB telah menukar nama kepada SOPB. Pada Ogos 1991, SOPB telah disenaraikan di Senarai Bursa Malaysia. Pada tahun 1995 Jun, Shinyang Plantation Seranjang Berhad telah membeli 50% keseluruhan pegangan share CDC dalam SOPB. Pada masa kini, Shinyang Plantation Seranjang Berhad dan Pelita Holding Seranjang Berhad adalah cabang kepada pelaburan Kerajaan Negeri Sarawak yang melibatkan hartanah, pembangunan bandar dan perladangan kekal. Pegangan saham kedua-dua syarikat adalah sebanyak 35% dan 28%. Semenjak penubuhan SOPB telah mengusahakan tanah melebihi 122,000 hektar dengan 88,000 hektar ditanam dengan pokok kelapa sawit di Sarawak. Keadaan semasa industri yang diceburi oleh syarikat SPOB, minyak kelapa sawit yang telah dihasilkan banyak digunakan dalam barangan pengguna serta dalam biofuel. Sejak kebelakangan ini, pengeluaran minyak kelapa sawit telah meningkat diikuti dengan permintaan pengguna. Indonesia adalah pengeluar utama minyak kelapa sawit dunia, manakala Malaysia merupakan pengeluar kedua terbesar minyak kelapa sawit dunia. Indonesia dan Malaysia merupakan 85% pembekal minyak kelapa sawit ke seluruh dunia, diikuti oleh negara-negara lain seperti Nigeria, Thailand dan Colombia. Pada tahun 2020, negara India merupakan pengimport terbesar minyak kelapa sawit dunia dengan jumlah import USD 5.5 bilion. Sejak tahun 2016, penggunaan minyak kelapa sawit di European Union juga telah meningkat. Berikut adalah graf pengeksportan minyak kelapa sawit dunia bagi setiap 1,000 metrik ton sejak 2015, 2016 hingga 2020-2021. Dan graf seterusnya adalah perubahan harga pasaran minyak kelapa sawit sejak tahun 2017 hingga tahun 2022. Berdasarkan pada graf tersebut, pada tahun 2017, harga pasaran minyak sawit berada di paras RM2,800 setan sebelum jatuh ke paras RM2,000 di sekitar akhir tahun 2018. Bermula pertengahan tahun 2020, harga pasaran minyak kelapa sawit mula meningkat sehingga sampai ke tahap RM5,500 pada bulan Februari 2022. Peningkatan harga pasaran minyak kelapa sawit meningkat kebimbangan dan berikutan kenaikan harga minyak sayuran dan minyak mentah lain. Namun di Malaysia, prospek bagi industri minyak sawit di Malaysia kekal cerah disokong oleh penawaran dan permintaan yang seimbang. Di penghujung bulan Januari 2022, tindakan negara Indonesia sebagai pengeksport terbesar dunia yang telah memperkenalkan peraturan baru di mana syarikat industri minyak sawit di Indonesia perlu menjual 20% daripada pengeluaran syarikat di pasaran tempatan pada harga yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Tindakan ini dijangka akan memperlahankan peningkatan harga pasaran minyak sawit dunia. Salam sejahtera. Saya Yuniswari binti Daksana akan membentangkan tentang analisis SWOT. Analisis SWOT ialah membantu untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan sebuah syarikat perniagaan dan merangka strategi yang berjaya untuk masa hadapan. Ia juga mendedahkan perkara yang mengalam perkembangan syarikat atau pesaing yang boleh memobilisasikan perkembangan syarikat. Analisis SWOT hanya boleh dilakukan jika syarikat mampu mengumpul kesemua data yang diperlukan. Mari kita melihat satu persatu. Strength adalah perkara yang dilakukan dengan baik oleh syarikat ataupun cara yang berlainan atau berbeza daripada pesaing syarikat. Kelebihan ini berbanding organisasi yang akan memberi motivasi yang lebih tinggi kepada kaki tangan syarikat dan meningkatkan proses pertumbuhan syarikat. Kekuatan syarikat kami ialah pelbagaian kegunaan minyak kelapa sawit menjadi kekuatan kami.
yang memproses dan mengeluarkan minyak kelapa sawit kerana permintaan untuk minyak kelapa sawit yang sebagai bahan mentah yang sentiasa tinggi. Walau bagaimanapun, permintaan daripada industri makanan berkurang, syarikat kami masih boleh beroperasi dan bergantung kepada permintaan bukan industri makanan. Ia adalah kekuatan syarikat kami. Weakness ialah ciri yang wujud dalam setiap organisasi. Kelemahan bahagian dalam perniagaan akan mengurangkan kebolehan syarikat untuk bersaing dengan pesaing. Syarikat perlu fokus untuk mencari kelemahan dalam setiap sektor damai syarikat, termasuk pekerja, sumber, sistem dan prosedur. Kelemahan yang dihadapi oleh kami dalam penentuan harga jualan kerana minyak kelapa sawit merupakan barang komoditi. Harga ditentukan melalui harga pasaran dan semua pengeluar harus mematuhi harga tersebut. Oleh itu, syarikat kami tidak dapat menentukan harga jualan untuk meningkatkan pendapatan syarikat. Bagi meningkatkan keuntungan syarikat kami. Opportunity. Peluang merupakan keupayaan untuk sesuatu yang positif berlaku, tetapi syarikat perlu berusaha untuk menentukannya. Kemampuan untuk melihat mengglobalisasi peluang yang datang boleh membawa perubahan besar kepada syarikat dan mampu bersaing dan merujuk pasaran. Permintaan dan pengeluaran untuk minyak kelapa sawit telah meningkat. SOBP mempunyai peluang yang cerah untuk meningkatkan pengeluaran minyak kelapa sawit. Malah syarikat kami juga mendiversifikasikan perniagaan dengan melabur dalam sektor penghasilan barang bukan makanan dengan mengeluarkan yang menggunakan minyak kelapa sawit. Barang yang boleh menghasilkan adalah seperti sabun, serbuk pencuci dan lipstik. SOBP perlu menggunakan peluang ini untuk meningkatkan tahap persaingan syarikat. Threat. Ancaman termasuk sesuatu yang boleh menjejaskan perniagaan secara negatif seperti masalah rangkaian bekalan, perubahan dalam keperluan pasaran atau kekurangan pekerja. Adalah penting untuk menjaga ancaman persaingan daripada prosedur produk minyak sayuran. Perkembangan dalam produk minyak sayuran secara global telah menurunkan permintaan daripada minyak kelapa sawit. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya Jayeshwari anak perempuan Krishnasamy akan membentang tentang analisis kewangan. Analisis kewangan terbahagi kepada 4 nisbah. Yang pertama adalah nisbah kecairan. Nisbah kecairan pula terbahagi kepada 2 nisbah, yang itu nisbah semasa dengan nisbah ujian asid. Nisbah semasa menunjukkan peningkatan dalam kemampuan SOPB untuk menjelaskan semua liability semasa mengikut masa yang ditetapkan. Nisbah ujian asid pula, yang itu pun menunjukkan SOPB mempunyai aset semasa cair yang mencukupi untuk menjelaskan semua liability semasa tanpa menjual inventory akhir syarikat. Nisbah yang seterusnya saya akan membentangkan hari ini adalah nisbah aktiviti. Nisbah aktiviti terbahagi kepada 3 sub nisbah. Yang pertama adalah nisbah perolehan inventory. Nisbah perolehan inventory pada tahun 2016 dan 2017 menunjukkan bahawa SOPB mampu menjual keseluruhan inventory purata sebanyak 13 kali dalam masa 1 tahun. Mulai 2018, nisbah telah mula turun menunjukkan kemampuan untuk menjual inventory telah berkurang ke tahap hanya 8 kali setahun. Sub nisbah yang kedua adalah nisbah perolehan jumlah aset. Berdasarkan kepada data-data di atas, kemampuan SOPB untuk menjana keuntungan daripada aset sedia ada adalah tidak tinggi dan semakin berkurangan hingga ke tahap bawah nisbah 1.
Nisbah seterusnya adalah nisbah perolehan akaun penghutang. Di sini kita boleh nampak nisbah perolehan akaun penghutang dapat dilihat bahawa nisbah pada tahun 2016 adalah sebanyak 19.7 dan naik kepada 24.6 pada tahun 2017. Mulai tahun, nisbah mula turun hingga ke tahap 17.2 pada tahun 2020. Terima kasih. Salam sejahtera. Saya mempersembahkan tentang analisis kewangan. Terdapat dua bahagian daripada analisis kewangan, iaitu nisbah hutang dan nisbah keberuntungan. Terdapat daripada nisbah keuntungan terdapat tokokan 4 bahagian, iaitu tokokan peratus untung bersih atas jualan, peratus untung bersih atas jualan bersih dan peratus bilangan atas ekuiti. Nisbah hutang. Nisbah ialah menguruskan daripada yang memperkenalkan sedia di atas peratus. Berdasarkan graf di atas, nisbah pada tahun 2016 sebanyak 0.41 dan sejak tahun ke-2017 ia mula turun secara beransur hingga ke tahap 0.41. Berdasarkan data di atas, pengantungan SOPB kepada pinjaman kurang kerana nisbahnya kurang dari 1. SOPB mempunyai aset yang mengukur untuk membayar hutang. Seterusnya adalah 4 bahagian. Antaranya adalah tokokan. Tokokan adalah analisis digunakan mengira peratus penambahan kepada kos jualan dalam bentuk peratus. Peratus untung kasa adalah jualan, digunakan untuk mengukur untung kasa yang diperolehi daripada setiap ringgit jualan. Peratus untung bersih adalah jualan beli, digunakan untuk mengukur untung bersih yang diperolehi daripada setiap ringgit jualan, dan akhirnya adalah peratus pulangan atas ekuiti adalah satu petunjuk keuntungan bersih berbanding dengan ekuiti syarikat. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Seterusnya ialah analisis tambahan, iaitu analisis Porter 5 Forces. Ia merupakan model yang mengenal pasti dan menganalisis 5 daya saing yang membentuk setiap industri dan membantu menentukan kelemahan dan kekuatan industri. Ia kerap digunakan untuk mengenal pasti struktur industri bagi menentukan strategi korporat. Merupakan modal analisis perniagaan yang dapat membantu menjelaskan bagaimana syarikat dalam pelbagai industri dapat mengekalkan tahap keuntungan yang berbeza. 5 kuasa yang diperkenalkan dalam Porter model digunakan untuk mengukur intensif persaingan, daya tarikan dan keuntungan industri atau pasaran, iaitu ancaman pendatang baru, persaingan dalam industri, kuasa pembekal, kuasa pelanggan dan ancaman produk pengganti. Ancaman pendatang baru. Kedudukan syarikat yang mantap boleh menjadi lemah dengan ketara sekiranya masa dan wang yang perlu dibelanjakan oleh pesaing untuk memasuki pasaran syarikat tersebut adalah rendah. Bagi sesebuah industri yang mempunyai tahap halangan kemasukan yang tinggi, syarikat sedia ada dalam industri itu akan mempunyai kelebihan dan mampu mengenakan harga yang lebih tinggi. Bagi SPOB, ancaman pendatang baru adalah tidak tinggi. Ini kerana industri kelapa sawit memerlukan tanah yang besar untuk memulakan penanaman pokok kelapa sawit. Tanah lapang sedia ada di Malaysia untuk penanaman kelapa sawit adalah tidak banyak dan itulah sebab kebanyakannya syarikat lebih membuka ladang kelapa sawit di Indonesia. Jadi SPOB hanya perlu bersaing dengan syarikat sedia dalam industri ini.
Nombor 2, persaingan dalam industri. Ia merujuk kepada bilangan pesaing dan keupayaan mereka untuk melemahkan syarikat. Semakin besar bilangan pesaing dalam sesebuah industri, maka semakin kecil kuasa sesebuah syarikat dalam industri tersebut. Pembekal dan pembeli akan menggunakan persaingan di kalangan syarikat untuk memperolehi produk pada harga yang lebih rendah dan sebaliknya. Antara syarikat gergasi yang SPOB harus bersaing dalam. Salam sejahtera. Ketiga, kuasa pembekal. Kuasa pembekalan dapat menentukan kos produk. Kuasa pembekal dipengaruhi oleh bilangan pembekal input utama, sesuatu barangan atau perkhidmatan dalam sesebuah industri, keunikan produk dan kos syarikat untuk beralih kepada pembekal lain. Semakin sedikit pembekal kepada industri, semakin banyak syarikat akan bergantung kepada pembekal. Akibatnya, pembekal mempunyai lebih kuasa dan boleh meningkatkan kos input dan memiliki kelebihan lain dalam perdagangan. Sebaliknya, apabila terdapat banyak pembekal atau kos penukaran yang rendah antara pembekal saingan, syarikat boleh mengekalkan kos inputnya lebih rendah dan meningkatkan keuntungannya. Dalam industri kelapa sawit di Malaysia, permintaan untuk buah kelapa sawit adalah tinggi daripada kilang memproses minyak kelapa sawit, tetapi bekalan buah kelapa sawit adalah kurang. Selain itu, bekalan buah kelapa sawit juga dikuasai oleh syarikat gergasi di Malaysia. Oleh itu, syarikat gergasi sebagai pembekal mempunyai kuasa yang tinggi dalam pasaran kerana mereka boleh memilih syarikat yang disenangi untuk menghantar produk buah kelapa sawit untuk pemprosesan. SPOB juga dibelenggu isu yang sama kerana pembekal lain boleh memilih dari tidak menghantar buah kelapa sawit ke kilang pemprosesan dimiliki oleh SPOB. Keempat, kuasa pelanggan adalah keupayaan pelanggan untuk menentukan harga yang lebih rendah atau tahap kuasa yang lebih tinggi. Faktor ini dipengaruhi oleh bilangan pembeli atau pelanggan yang dimiliki oleh syarikat. Kepentingan setiap pelanggan dan kos syarikat untuk mencari pelanggan atau pasaran baharu untuk produknya. Bilangan pelanggan yang lebih kecil akan menyebabkan pelanggan mempunyai kuasa yang lebih untuk berunding bagi harga yang lebih rendah dan tawaran yang lebih baik dan sebaliknya. Di Malaysia, kuasa pelanggan untuk industri ini adalah tinggi kerana pelanggan boleh memilih syarikat yang disenangi untuk membeli produk minyak kelapa sawit. Bagi SPOB, ladang dan bekalan minyak kelapa sawit adalah tidak tinggi jika dibandingkan dengan syarikat gergasi lain di Malaysia dan Indonesia. Oleh itu, pelanggan boleh memilih untuk membeli dari syarikat gergasi kerana syarikat tersebut boleh memberi komitmen untuk bekalan yang tinggi untuk jangka panjang jika dibandingkan dengan SPOB. Kelima, ancaman produk pengganti. Syarikat yang mengeluarkan barangan dan perkhidmatan yang tiada pengganti akan mempunyai kuasa yang lebih untuk menaikkan harga produk dan meningkatkan keuntungan syarikat. Apabila Tajuk hasil analisis. Berdasarkan analisis SWOT, syarikat mengalami kesusahan untuk menentukan harga jualan kerana harga jualan ditentukan oleh harga pasaran dan harga pasaran pula ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasaran. Berdasarkan analisis kewangan, peningkatan harga pasaran minyak kelapa sawit, nisbah keuntungan syarikat SPOB telah meningkat pada tahun 2020. Nisbah hutang adalah di tahap yang rendah di mana syarikat terlalu bergantung kepada pinjaman untuk pengoperasian syarikat. Pada masa ini, institusi kewangan memberikan pinjaman dengan kadar faedah yang rendah disebabkan oleh pandemik COVID-19. Oleh itu, seeloknya jika syarikat menggunakan peluang ini untuk menambahkan keuntungan syarikat dan meningkatkan pelaburan. Bagi meningkatkan prestasi serta keuntungan SPOB, langkah-langkah bagi meningkatkan keuntungan syarikat adalah penstrukturan semula di kalangan pekerja di mana kerja-kerja berlebihan dan tidak penting boleh dikurangkan serta melabur di negara lain seperti Indonesia supaya mendapat kos pekerja dan operasi yang lebih murah. Seterusnya, bahagian pemasaran syarikat juga harus berusaha untuk mencari pelanggan baru dan tidak hanya bergantung kepada pelanggan sedia ada untuk meningkatkan pendapatan syarikat.